Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan Kobra PJJ Johor Bahru mengenai tajuk tugasan kumpulan GMGA 3063 perbandingan pentadbiran awam. Kumpulan kami memilih tajuk pentadbiran perbandingan pentadbiran awam sistem pendidikan negara Malaysia dan Brunei. Ahli kumpulan kami ialah Muhammad Hijran bin Husin Mak Husin 268827, Muhammad Hafizuddin bin Maznan 268451, Wan Muhammad Azri bin Wan Muhammad Burhanuddin 268837 dan Muhammad Fikri bin Azmi 268830. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Maznan. Nombor metrik 268451. Pengenalan. Bagi sesetengah individu, bidang pengurusan dan bidang pentadbiran adalah satu bidang yang sama, walaupun pada hakikatnya konsep terhadap bidang-bidang tersebut adalah tidak sama. Kekeliruan ini sebenarnya berlaku ekoran daripada kekaburan terhadap konsep bidang tersebut. Perkara ini menyebabkan di dalam beberapa keadaan, perkataan pengurusan dan pentadbiran telah digunakan secara biasa. Langkah yang awal untuk kita memahami konsep pengurusan dan pentadbiran adalah dengan memahami konsep organisasi secara umum. Perkara ini berlaku adalah kerana kedua-dua bidang tersebut mempunyai hubungan dari segi proses dan strukturnya dengan operasi dan hayat sesebuah organisasi. Perkara inilah yang akan menghasilkan input, proses dan output dari sesebuah organisasi, dan inilah yang menjelaskan tentang sistem dan proses melengkapkan organisasi yang terlibat. Latar belakang negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara di Asia Tenggara. Raja berperlembagaan persekutuan terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan kepada 2 wilayah, iaitu wilayah persekutuan dan wilayah Malaysia Timur Borneo. Semenanjung Malaysia berkongsi sempadan serta maritim dengan Thailand dan sempadan maritim dengan Singapura, Vietnam dan Indonesia. Malaysia Timur berkongsi sempadan darat dan maritim dengan Brunei dan Indonesia serta sempadan maritim dengan Filipina dan Vietnam. Kuala Lumpur merupakan ibu negara Malaysia dan merupakan bandar terbesar di negara ini dan juga merupakan kerusi cabang perundangan kerajaan persekutuan. Dengan populasi penduduk yang melebihi 32 juta orang, Malaysia merupakan negara ke-45 paling ramai penduduk di dunia. Titik paling selatan terletak di dalam Malaysia, iaitu Tanjung Piai yang terletak di negeri Johor. Tanah Melayu telah disusun semula sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 dan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Negara ini mempunyai berbilang kaum dan budaya yang mempunyai kesan yang ketara ke atas politiknya. Kira-kira separuh daripada populasi yang ada di Malaysia adalah etnik Melayu dengan minoriti Cina, India dan orang asli. Serta bahasa rasmi negara ini adalah bahasa Melayu, manakala bahasa Inggeris kekal sebagai bahasa kedua yang aktif. Ketua negara ialah raja yang dipilih daripada 9 sultan negeri setiap 5 tahun dan ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Malaysia ialah negara ke-66 terbesar mengikut jumlah keluasan tanah dengan keluasan tanah 329,613 km persegi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hijran bin Mak Husin, nombor metrik 268827. Seterusnya saya akan menceritakan tentang sejarah dan latar belakang negara Brunei Darussalam. Brunei pada satu ketika dahulu berada di bawah empayar pengaruh Sriwijaya. Empayar Brunei meniti zaman kegemilangan pada abad yang ke-15 sehingga abad yang ke-17, dan pada waktu itu mereka memperluas kekuasaannya ke seluruh kepulauan Borneo sehingga ke Filipina yang berada di sebelah utara negaranya. Brunei telah mencapai kekuasaan pada zaman pemerintahan sultannya yang kelima, iaitu Sultan Bolkiah pada tahun 1485 hingga 1524, yang terkenal disebabkan aktiviti pengembaraan di lautan. Selepas pemerintahan Sultan Hassan, Brunei telah memasuki zaman kejatuhan yang berpunca dari pergolakan dalaman disebabkan perebutan kuasa dan timbulnya pengaruh barat yang telah menggugat serta memusnahkan ekonomi Brunei dan negara di Asia yang lain. Ibu negeri negara Brunei ialah Bandar Seri Begawan yang mempunyai keluasan 100.36 km persegi.
Setiap daerah di negara Brunei mempunyai beberapa mukim yang bagi setiap mukim terdiri daripada beberapa buah kampung yang berada di bawah pentadbiran pejabat daerah. Anggaran jumlah penduduk di negara Brunei Darussalam berbanding tahun sebelumnya telah meningkat seramai 442,400 orang. Bangsa Melayu merupakan komuniti kaum yang terbesar di negara Brunei pada kadar 65.7% daripada jumlah keseluruhan penduduk. Bangsa Cina dan bangsa lain pula masing-masing merangkumi 10.3% dan 24% daripada jumlah penduduk, dan ini akan terus meningkat dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Azri, nombor metrik 268837. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sistem pentadbiran, iaitu lebih kepada sistem pendidikan. Sistem pentadbiran di dalam sesebuah negara merupakan perkara yang paling penting bagi melancarkan pentadbiran dan pengurusan untuk menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Sistem pentadbiran pendidikan merupakan perkara utama untuk dibincangkan di negara yang membangun bagi memberikan pendidikan yang terbaik. Dengan sistem pentadbiran yang baik, negara dapat melahirkan rakyat yang berpengetahuan dan bijak, seterusnya membawa negara ke arah yang lebih membangun, disegani oleh pelopor kepada pembangunan pendidikan yang terbaik di mata dunia, seterusnya menjadi contoh kepada negara membangun yang lain. Oleh itu, sistem pentadbiran pendidikan seharusnya berada pada tahap yang paling terbaik, cekap dan bertanggungjawab, supaya dapat melahirkan hasil sumber manusia pada akan datang yang berkualiti. Seterusnya kita pergi kepada sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia bermula daripada pendidikan tadika daripada kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun. Seterusnya pergi kepada 6 tahun pendidikan rendah dan lagi 5 tahun pendidikan menengah, iaitu pendidikan menengah pilihan yang diberi sama ada sekolah MRSM, sekolah berasrama penuh, vocational, teknik dan lain-lain lagi. Sekolah dalam sistem pendidikan rendah dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama, sekolah rendah kebangsaan yang mengajar di dalam bahasa Melayu, dan yang kedua, sekolah rendah vernacular yang mengajar dalam bahasa Cina atau Tamil. Yang ketiga pula, selepas habis sekolah menengah, di Malaysia ada program matrikulasi. Program matrikulasi ini diperkenalkan pada tahun 1999, di mana pelajar yang menamatkan program 12 bulan di kolej matrikulasi boleh terus mendaftar ke universiti tempatan untuk program ijazah sarjana muda. Tidak perlu mengikuti program diploma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Azmi, nombor metrik 268830. Okey, sistem pendidikan di Brunei Darussalam. Pendidikan formal di negara Brunei Darussalam bermula pada tahun 1944 dengan dasar membolehkan orang Melayu dapat membaca dan menulis dengan menggunakan huruf Rumi dan seterusnya mewarisi kerjaya ibu bapa mereka. Dasar pendidikan di Brunei hanya secara rasmi dikeluarkan pada tahun 1954 dengan dasar memberikan perkhidmatan pendidikan kepada semua rakyat, khususnya orang Melayu yang berada di sekolah Melayu, vocational dan Inggeris bermula dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi, bagi mengatasi kekurangan sumber tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional dalam semua bidang. Bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu, tetapi dasar pendidikan negara 1962 dilihat kurang berjaya kerana mendapat kesang daripada rusuhan perkauman yang berlaku di Malaysia pada 13 Mei 1969
dan negara Brunei Darussalam telah mengambil langkah menolak memasuki Persekutuan Malaysia yang menyebabkan Brunei tidak dapat bantuan guru daripada Malaysia, dan selepas peristiwa itu Dasar Pendidikan 1972 telah diperkenalkan. Selepas mendapat kemerdekaan pada 1 Januari 1984 daripada United Kingdom, kerajaan Brunei telah mengisytiharkan satu lagi dasar pendidikan yang baru pada 9 April 1984, iaitu Dasar Pendidikan Dwibahasa yang memberikan keutamaan kepada bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, Dasar Pendidikan Dwibahasa 1984. Okey, bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa pengantar dan bahasa utama dalam pendidikan Brunei. Murid-murid ataupun pelajar perlu mengikuti pelajaran dalam bahasa Inggeris, kecuali ada beberapa mata pelajaran lain, iaitu agama Islam dan pendidikan jasmani. Penekanan terhadap bahasa Inggeris terhadap dasar ini adalah disebabkan keinginan kerajaan melihat semua rakyat dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Pada tahun 2009, Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan sistem pendidikan negara yang baru, iaitu yang dinamakan Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21, SPN 21. Okey, Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21, SPN 21. Okey, Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 ia memfokuskan 3 perkara utama. Yang pertama, rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Yang kedua, kehidupan rakyat yang berkualiti, dan yang ketiga, ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Dasar SPN 21 adalah merujuk kepada beberapa sistem yang pernah diterap dan diguna pakai sebelum ini, seperti sistem Dwibahasa 84 yang masih mengutamakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Cuma dalam SPN 21, tumpuan dan fokus utama diberikan kepada pelajar, iaitu memusatkan pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar-pelajar, student center learning sebagai satu pendekatan. Okey, ini adalah antaranya tujuan SPN 21 adalah untuk memenuhi keperluan-keperluan dan cabaran-cabaran perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial abad ke-21. Yang kedua, merealisasikan visi dan misi Kementerian Pendidikan, iaitu visi pendidikan berkualiti ke arah negara yang membangun, aman dan sejahtera, dan misi pula untuk memberikan pendidikan yang holistik, iaitu sempurna bagi mencapai potensi yang penuh bagi semua. Yang ketiga, menyediakan kemahiran-kemahiran abad ke-21. Yang keempat, memenuhi tema-tema strategik berdasarkan Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2007 hingga 2011. Seterusnya, tujuan SPN 21 untuk meningkatkan kadar jumlah penuntut di peringkat pendidikan tinggi dari kadar 14% yang sedia ada masa kini ke tahap 30% dalam jangka waktu 5 tahun akan datang. Seterusnya, mencapai matlamat untuk membolehkan sekurang-kurangnya 50% jumlah penuntut lepasan sekolah menengah termasuk lepasan sekolah vokasional dapat meneruskan pelajaran di peringkat yang tertinggi. Seterusnya, terus berusaha ke arah meningkatkan lagi kualiti kehidupan di negara ini melalui
penyediaan dan pembaharuan sistem pendidikan yang lebih berupaya dan berdaya saing untuk meningkatkan kecekapan rakyat dan penduduk Brunei. Dan yang terakhir mencapai wawasan Brunei 2035. Sekian daripada saya. Baiklah, akhir sekali selepas kita mendengar sedikit penjelasan berkenaan dengan sistem pendidikan di Brunei, seterusnya kita lihat pada perbandingan. Sebenarnya perbandingan tidaklah terlalu banyak sebab kesemua negara mempunyai objektif yang sama berkenaan dengan sistem pendidikan. Sudah semestinya untuk melahirkan kualiti pelajar ataupun generasi pada masa akan datang yang berkualiti dan berpendidikan tinggi. Apa yang kita dapat lihat, Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantara dan Brunei menggunakan bahasa Melayu dan tetapi lebih mementingkan bahasa Inggeris. Yang kedua, perbandingan adalah Malaysia punya sistem pendidikan dan pentadbiran sepenuhnya di bawah Kementerian Pendidikan, manakala Brunei pula sistem pentadbiran pendidikan adalah di bawah kuasa Sultan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.